Siapa pergi ke Madinah, dekat Babu Salam tu, dekat pintu masuk tu, dekat luar sikit daripada pintu tu. Makna luar bangunan lah. Luar daripada pintu ada satu macam tembok tinggi sikit. Ada seorang orang Arab tu dia jaga je kat situ. Dia tak letak label apa pun. Itulah tapak rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Jadi bila pergi ke sana, dia bagi salam, maka Abu Ayyub terkejut. Apakah gerangannya ketiga-tiga pemimpin hebat ni datang ke rumah aku? Sesungguhnya kami ni lapar. Ada tak makanan di rumah kau? Ya Rasulullah, yang ada cuma buah tamar dan air masak. Pada ketika itu, ni nak tunjuk sekali lagi, tak bagi faham. Kan? Ada tak makanan di rumah kau? Ya Rasulullah, yang ada cuma buah tamar. Wah, ini melampau. Sindir apa? Kan? Yang ada cuma buah tamar dan air masak. Nabi kata Alhamdulillah. Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Nabi makan buah tamar dan Nabi minum. Dan Nabi sebut Alhamdulillah. Dan Nabi sambung dengan ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Setiap nikmat Tuhanmu hendaklah kamu sebut. Nampak tu? Alhamdulillah dapat anak aku masuk universiti. Alhamdulillah dah bercucu dah aku. Alhamdulillah dapat tengok Samsul debat depan-depan. Alhamdulillah selesai kenduri anak dengan ayahnya serentak. Kenduri nak pergi umrah. Sangka buruk tak habis. Alhamdulillah anak aku dah habis belajar. Maknanya kita sebut. Itu juga adalah sunnah Nabi. Baik. Apa lagi sunnah Nabi? Nabi memberi salam, kita pun bagi salam. Jangan ni kena, kau tak nampak orang tua ni, bagi salam lah. Wah, orang tua ni. Kita patut tunjuk contoh. Assalamualaikum. Tak nampak pakcik di sini. Waalaikumsalam pakcik. Minta maaf kami tak perasan. Bak adab. Nampak tak? Bagi tahu. Jangan ingat yang tua je kena bagi salam oleh orang muda. Kita bagi salam. Apa hukum bagi salam? Sunat. Yang jawab salam wajib. Kejarlah pahala sunat. Tapi ada salam yang tak wajib jawab. Apa dia? Pertama salam main-main. Assalamualaikum. Tak jawab dosa. Tak payah jawab. Wit kata kan. Assalamualaikum kan. Tak payah jawab. Kedua salam di tanah perkuburan. Tak perlu dengar jawapannya. Pergi kat kubur. Assalamualaikum ya ahli kubur. Salam. Lama tak nampak. Buat hal kan. Itu tadi. Yang ketiga. Salam macam mana? Salam dalam tandas. Jangan bagi. Ada yang pergi R&R. Seronok sangat. Lapat melepaskan hajat. Dia masuk. Dah sampai toilet. Assalamualaikum semua. Yang tengah menyangkung. Meneran jawab ni. Salam. Tak ada kerja betul. Dan begitu juga salam yang dilafazkan oleh imam di penghujung solat tak perlu jawab. Imam bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mam. Jangan. Jangan buat. Jangan. Huru-hara imam tu terlupa dia. Okey. Bagi salam. Dalam banyak keadaan, walaupun Nabi adalah pemimpin nombor satu, Nabi yang bagi salam pada para sahabat. Tidak menjatuhkan maruah kita, bagilah salam. Kan? Bagi salam ni sunat. Itu sebabnya Nabi kalau jumpa sahabat, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Pernah satu ketika seorang sahabat menyorok balik tiang, balik tembok, sebab dia nak sergah Nabi dulu bagi salam. Dia ingat Nabi, dia senyap, dia tunggu Nabi sampai. Nabi Assalamualaikum. Nabi bagi salam dulu. Ya Rasulullah, kau tahu ke aku dekat sini? Macam mana kau boleh tahu? Aku agak-agak je, biasanya kau ada, aku bagi je salam. Nampak tak? Tengok Nabi, bagi salam. Begitu juga yang kedua, sunnah yang kita boleh tengok ikut Nabi adalah apa? Senyum. Nabi senyum. Senyum ni merupakan awet muda. Senyum ni awet muda. Kerana bila kita senyum, kita hanya menggerakkan 17 otot muka. Sedangkan kalau kita marah, kita berkerut, kita menggerakkan 43 otot muka tu sebab cepat nampak tua. Orang perempuan jangan selalu marah-marah nampak tua. Senyum aja. Senyum.
Senyum nampak. Assalamualaikum. Salam. Gitu kan. Apa khabar? Senyum Nabi menghiburkan hati yang gundah gulana. Kita pun senyum. Kadang walaupun tak cukup gigi, senyum nampak kan. Allah kelakarnya. Terhilang masalah kawan tu. Senyum je, senyum. Nabi ni pernah seorang sahabat, dia punya seronok bercerita depan sahabat-sahabat yang lain. Dia tak sedar, dia himpit kaki Nabi. Masa Nabi tak adalah, kau nak cerita-cerita lah, kau himpit kaku ni pahal. Tak ada. Masa tu Nabi biarkan, sebab Nabi dari segi adab, Nabi beradab, Nabi jaga. Nabi tak nak rosakkan mood kawan tengah seronok bercerita, dibiarkan. Nabi senyum je. Dah habis tu Nabi perlahan tarik kaki Nabi. Nampak? Begitu juga seorang fakir bawa buah bagi dekat Nabi. Ya Rasulullah, sudilah terima hadiah daripada aku ni, makanlah buah ni. Nabi pun makan. Bismillahirrahmanirrahim. Kau suka ke Rasulullah? Nabi senyum, makan lagi. Kau suka ke Rasulullah? Makan lagi. Dekat dengan Nabi masa tu, dengan fakir ni, ada sekumpulan sahabat. Semua berfikir, biasa Nabi dia ajak kita makan, hari ni tak diajak ni kita apa cer. Macam tu saya tambahlah apa cer tu, dia tak cakap. Biasa Nabi ajak, hari ni tak ajak pula. Kan? Jadi akhirnya bila dah habis Nabi makan, berlalulah fakir tu tadi seronok sangat sebab apa yang dibagikan Nabi. Nabi makan habis. Kemudian sahabat-sahabat tadi rapat dengan Nabi. Ya Rasulullah, sampai hati kau Rasulullah, biasa kau ajak kami makan sama, kenapa kali ni kau tak ajak? Ketahuilah sahabat-sahabatku, sesungguhnya buah yang aku makan tadi masam. Aku tak nak ajak kamu semua, takut nanti kalau kamu makan, kamu tak boleh tahan, mulut kamu terkeluar masam buah ini. Takut kecil hati fakir. Dan dalam masa yang sama, aku tak sanggup melihat sahabat-sahabat aku makan buah yang masam. Nampak? Dalam satu perbuatan, Nabi jaga kedua-duanya sekali. Jaga fakir, jaga juga sahabat-sahabat. Nabi senyum. Dalam satu keadaan, isteri Nabi, bila Nabi pergi rumah isteri Nabi, sampai ke rumah ni dia tanya, dah sampai ke ujung tu, dah sampai ke giliran Aisyah. Isteri dia belum lagi. Lepas ni giliran ni pula Saudah. Pergi pula ke rumah Saudah, dia dah sampai ke giliran ni, giliran Aisyah belum lagi. Sebab Aisyah ni adalah antara isteri yang muda, yang manja dengan Nabi. Kemudian salah seorang isteri ni cemburu. Dah sampai ke giliran Aisyah. Lebih kurang macam, kenapa lu kau tanya nama Aisyah kat rumah aku ni? Dia hampasnya pinggan. Dalam hati lah dia tak cakap. Dia hantar pinggan tu, pam, pecah. Berlari anaknya, kata, kenapa wahai ibuku? Nabi sambil tersenyum dan Nabi mengutip bilah-bilah pinggan itu. Nabi sebut, ketahuilah anak daku, sesungguhnya ibu kamu sedang cemburu. Senyum sambil kutip bilah pinggan yang dihampir tadi. Cuba kalau kita, isteri hampir pinggan marah kat kita, kita akan cakap, kau lain kali kalau kau nak hantar muka ni, bukan pinggan tu, faham? Kan? Kau tak puas tinggal aku cakap. Kan? Tapi Nabi tak, gentleman. Nabi kita gentleman. Nabi tenang, Nabi senyum. Nampak Nabi senyum. Begitu juga Nabi bersyukur. Bersyukur selalu. Tadi saya ajar tadi kan, alhamdulillah. Dan Nabi sebut, wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Setiap nikmat Tuhanmu naklah kamu sebutkan. Pernah satu ketika Nabi di dalam selimut bersama dengan Aisyah. Wahai Aisyah, bolehkah, sudikah kiranya kau izinkan aku untuk bersolat sunat barang seketika? Wah, macam tu. Bukan Nabi takut isteri, tapi itu bahasa puitis. Sudikah kiranya kau izinkan aku bersolat barang seketika, wahai isteriku? Wah, nampak? Isteri pula jawab, tidaklah aku lebih suka andai kau terus bersama dengan aku di dalam selimut ini, wahai suamiku. Tapi pergilah kau ya Rasulullah. Oh, nampak macam tu. Jadi lepas ni boleh cuba guna ayat. Wahai isteriku, sudikah kiranya kau izinkan aku pergi ke kedai mamak kat depan tu barang untuk mengerjakan roti canai barang sekeping dua? Macam tu. Isteri pun jawab, pergilah kau membakar. Isteri akan cakap, pergilah kau wahai suamiku, tidaklah aku lebih suka kalau kau terus berada di rumah ini. Jangan balik lambat ya. Macam tu. Nampak?
Itulah. Jadi Nabi bila bangun, Nabi nak pergi solat, kemudian terdengar bunyi macam air menggelegak. Gorok bunyi. Bunyi apa? Rupanya bunyi tangisan Nabi ketika ambil wuduk. Nabi menangis. Kemudian Nabi solat, Nabi menangis. Sampai Nabi sujud lagi teruk, esakkan Nabi menangis. Dan bagi Nabi bagi salam, Nabi menangis. Nabi berdoa, Nabi menangis. Selesai, Aisyah bertanya, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Bukankah engkau ni tidak ada dosa? Maka Nabi jawab, maka salahkah aku menangis sebagai tanda aku mensyukuri nikmat dengan aku ni tidak berdosa? Nampak tak? Kita yang banyak dosa pun tak menangis doa. Macam mana? Paksa diri menangis. Betul? Ni nak bagi soalan bocor. Kejap lagi lah. Kejap lagi. Hujung saya bagi. Soalan bocor, ingatkan saya. Soalan bocor tu ingatkan saya. Ya. Jadi Nabi ni menangis. Mensyukuri nikmat tidak berdosa tu. Nabi menangis. Sedangkan kita tak sama sekali. Malahan Nabi menangis kerana umat dia. Menangis kerana umat dia. Kemudian Nabi bersenda gurau. Jangan cakap Nabi ni serius sepanjang masa. Nabi pun bergurau. Nabi dengan isteri Nabi bergurau senda. Nabi bergurau, Nabi bersuap-suap. Kalau minum air itu Nabi tanya, tadi kau minum di sini kan? Kau minum dekat sini kan? Dia tengok bekas bibir isteri dia. Aku pun minum di sini. Balik nanti buat. Tadi kau minum kat sini kan? Kat sini kan? Aku pun minum kat sini. Mak bau mulut kau. Dia kata, tak tahan. Itu masalah tu. Bau mulut pula tak tahan. Pastikan gosok gigi selalu. Ya? Jangan. Bau baeng dia kata kan. Ya. Ya, Nabi macam tu. Nabi panggil isteri dia macam mana? Dengan penuh kelembutan. Ya Humaira, wahai pipi kemerah-merahan. Balik dia buat. Wahai pipi. Tak apa pipi kau ni, aku pun tak tahu. Dia kata kan. Apa lagi? Nabi main kejar-kejar dengan isterinya dalam rumah. Balik nanti buat. Dalam rumah tu, jangan kat luar. Yang itu bukan setiausaha surau ke tu? Beria pula kat luar. Main kerja. Ada juga Nabi main lumba lari dengan isteri Nabi. Berlumba lari. Ada hari Nabi bagi isterinya menang. Ada hari Nabi menang. Tengok. Mustahil Nabi kalah. Tapi Nabi mengalah bagi isterinya merasa menang. Tengok Nabi. Itu buat Jangan main nyunyuk. Dah tua-tua main nyunyuk. Anak dah lah tak ada, rumah besar, main nyuruh. Isteri pun kira 1, 2, 3, 4 sampai 10, sampai 10, 6, 7, berbunyi pula cerek tu. Cerek ni pasal apa tu dah tu. Aku nak buat apa tadi? Lupa pula nak cari suami tu. Lepas tu sampai petang nunggu suami tak balik. Mana suami aku? Tengok motor ada. Buat report polis. Polis pun datang. Dah koreh dalam almari tu. Yang suami lah masuk dalam almari, menyuruh dah lomeh pula. Mati. Jangan main nyuruh. Apa lagi? Nabi dengan isteri Nabi. Kita tengok Nabi macam mana. Nabi tadah ni, lutut dengan peha Nabi ni jadi tangga untuk isterinya naik kenderaan. Steady tak steady? Kita kalau nak buat, kaji dulu kilogram bini kita. Jangan main tadah. Ya Allah, ya Allah. Apa yang kau makan ni timah? Terak patah pula. Satu hal. Jangan. Ya, kaji elok. Kemudian apa lagi? Nabi dengan isteri Nabi mandi bersama dalam bekas yang sama. Senyap dah. Iya, dekat simpang Renggam saya ceramah, menyaut makcik tu tak muat besen. Siapa suka cari besen? Memang tak muat. Jumpa imam, mam nak pinjam bekas mandi jenazah tu, pakai. Tentu besar. Imam pun saya cakap, jangan lama sangat besok ni nak pakai orang meninggal ni, dia katakan. Ya, Nabi dengan isteri Nabi tanpa surat benang tau. Isteri Nabi siram air pada Nabi. Nabi siram pada isterinya. Bila isteri siram pada dia, cukup wahai isteriku. Habis air ni nanti. Mbak. Hoi, mesra Nabi.
Nampak romantik. Kalau tak ada tu pun tak apa, dalam shower pun tak apa. Tak teraya menengoknya ustaz tak apa. Mandi malam tutup lampu. Agak-agak. Mana pula laki aku. Tadi ada dia. Bang. Oh bang. Nak jumpa pergi dinding. Mana pergi Buka lampu dah terbaring untuk terperanjat. Tak biasa. Tak apalah kan. Bersenda gurau. Nabi dengan isteri Nabi. Tak ada begitu juga Nabi dengan sahabat-sahabat Nabi pula macam mana? Dengan sahabat-sahabat pun sama. Nabi dengan para sahabat, ada sahabat-sahabat bergurau bila makan buah tamar. Ada satu peristiwa untuk makan buah tamar. Macam kita lah makan sate dengan kawan kita, kita makan. Lidi tu kita letak kat pinggan kawan kita. Kononnya macam dia makan banyak. Rupanya zaman Nabi dah berlaku. Bila makan dengan Nabi, makan buah tamar, biji tu time Nabi pandang tempat lain, dia letak kat pinggan Nabi. Nabi pandang balik letak ke pinggan Nabi. Sudahnya pinggan Nabi penuh ni. Pinggan para sahabat ni kosong. Dah letak semua letak. Akhirnya seorang bersuara, ya Rasulullah, banyaknya kau makan ya Rasulullah. Tapi masa tu Nabi tak adalah balas balik. Nabi kata, kau yang letak sini tak? Nabi senyum, Nabi kata, alhamdulillah. Tapi kalian lagi hebat. Dengan biji-biji kalian telan. Terkena kita kata tak payah pula, tak ada biji langsung dia. Tengok cara Nabi. Nabi bergurau tak kasar. Nampak tak? Tu Nabi. Begitu juga bersedekah. Nabi banyak bersedekah. Kan? Bersedekahlah kita, tolong. Tengok madrasah ni, tengok punya lawa. Mana tabung? Tabung ada dekat mana? Dekat luar. Tengok punya steady. Tabung letak kat luar. Masukkanlah. Tengok madrasah macam ni punya cantik, kapet punya tebal. Tengok aircon, sharp. Sharp. Suhu 19 saja. Sejuk ni semua bil nak kena bayar. Kan? Jadi sumbangkan. Tak boleh bagi RM1, bagi 10. Tak boleh bagi RM10, bagi 100. Tak boleh ada ustaz lurutkan segala ni, gelang, cincin masuk dalam tu. Tak pun bagi handphone. Pandailah JK nanti. Nak format kan jual, tolak kat kedai Cina tu dapat berapa. Kan? Sedekah. Sebab Nabi pun bersedekah. Kemudian jaga silaturahim. Jangan memutuskan hubungan antara satu dengan yang lain. Jaga. Ni nak pesan. Tak lama lagi akan berlangsung satu perayaan yang besar. Namanya pilihan raya. Nak pesan sangat-sangat. Ni bukan cerita apa. Apa juga yang berlaku di luar sana, Mangkah ke Pangkah sana, Pangkah sini, satu pesan, tolong jangan berpecah-pecah. Tolong. Datang madrasah, datang surau, datang masjid, kita tautkan hubungan. Kalau bercakap, berbicara soal politik boleh menyebabkan kita bergaduh, baik jangan cakap. Nabi dah pesan, kalau kamu tak ada benda baik yang kamu nak sebut, baik kamu diam. Tolong jaga. Masing-masing ada pandangan masing-masing. Tak usah nak sebut-sebut. Ya, masing-masing ada pandangan masing-masing. So dah pangkah. Sudah balik dah, senyap dah. Tak payah kalah. Tak payah. Kau anjing-anjing ni kawan tu. Tak payah. Jaga, tolong jaga silaturahim. Lagi satu, jangan disebabkan oleh satu perkara yang tak ada apa-apa ni, kadang-kadang kita memutuskan hubungan antara satu sama lain. Jangan. Nabi sebut tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat. Maknanya dunia akhirat kena, iaitu dosa berderhaka pada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Jaga. Kemudian sabar. Sabar banyak-banyak. Nabi ni memang seorang yang penyabar. Nabi berjalan-jalan, tiba-tiba ada seorang makcik tua yang buta maki hamun Nabi. Setiap hari memaki hamun Nabi. Sahabat nak menggetar-getar geram. Nabi kata jangan, biarkan. Sabar, Nabi kata. Hari kedua macam tu, lalu memang kena maki macam-macam. Tiba-tiba satu hari tengok makcik tu tak ada. Mana pergi makcik tu? Seorang sahabat kata, padan muka dia Rasulullah. Dia dah sakit, dah terbaring, dah padan muka dia. Nabi kata jangan, tak baik. Apa Nabi buat? Nabi pergi ke rumah dia. Nabi suapkan makan kepada orang tua. Tanpa pengetahuan orang tua tu, yang Nabi ni yang menyuapkan dia, yang dia maki hari-hari tu. Setelah kewafatan Nabi, Sayyidina Abu Bakar tanya pada Aisyah, wahai puteriku, apakah amalan yang biasa Rasulullah buat semasa dia hidup yang kau tahu?
Dia buat ini, dia buat itu. Dan salah satunya, dia pergi ke rumah orang tua yang buta tu, dia suapkan dia makan. Maka Sayyidina Abu Bakar pun cuba buat semua yang Nabi buat. Dia pergi ke rumah tu. Salah satunya pergi ke rumah orang perempuan tua tu. Dia kenal orang perempuan tua ni yang selalu maki hamba Nabi. Dia ambilnya roti, dia cecahnya dengan air biar lembut. Kemudian dia masuk dengan penuh kelembutan pada mulut makcik ni tadi. Bila masuk dalam mulutnya, dia luahkan dia. Cuy, dia kata. Mana orang yang selalu suapkan aku tu? Dia suap lagi lembut pada kau. Menangis Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar rasa dia suap tu dah lembut sangat dah. Tapi Nabi dengan tahap kena maki hari-hari dengan perempuan ni, dia boleh suap lagi lembut daripada apa Sayyidina Abu Bakar buat. Tu yang menangis Sayyidina Abu Bakar. Dan Sayyidina Abu Bakar kata, ketahuilah sesungguhnya orang yang menyuapkan kamu itu adalah Muhammad, dan baginda telah pun wafat. Menangis perempuan tu, dan perempuan tu memeluk agama Islam. Nak cerita setelah Nabi wafat pun Nabi boleh kembangkan syiar lagi dengan kisah-kisah Nabi. Itu cerita tu. Cuba kalau kita dapat peluang menyuapkan orang yang hari-hari maki hamun gitu, bagaimanakah kaedah suapan kita? Tolong cerita sikit. Kalau pakai sudu tu dia gadak apa ketakak tu mati. Tapi Nabi tak, kan? Dengan penuh kelembutan. Itu yang tadi saya nak cerita tadi apa? Saya nak cerita tadi tentang apa? Apa dah saya nak cerita tadi? Tentang soalan bocor. Atas dunia ni kena menangis kenapa? Nangis sebab Nabi, kerana Allah dan Rasul. Sebab digambarkan dalam kitab Mukasyafatul Qulub, penenang jiwa daripada Imam Al-Ghazali. Kalau kita baca kitab Mukasyafatul Qulub ni, terlampau banyak berita-berita baik dan gembira untuk umat. Cerita tentang syurga, senangnya nak masuk syurga, kan? Macam mana nak mengelakkan neraka, semua ada. Jadi digambarkan bagaimana ketika Nabi ni dapat menyelamatkan. Tadi kita cari ummati, sambung tadi kan, ya Rasulullah bantu aku Rasulullah, katalah kita dapat ikut Nabi. Kita berada dalam golongan 70,000 yang bawa 70,000 lagi, dan setiap 70,000 tu bawa lagi 70,000, 3 layers, 3 layer, 3 lapis. Dan semua ngikut Nabi ni. Nak masuk syurga ni ikut Nabi ni. Tiba-tiba terdengar satu bunyi ngauman yang sangat kuat. Bunyi apa? Ngauman api neraka. Kuat betul bunyi itu sampai berdasing telinga, tak tahan. Bunyi ngauman api neraka. Kira-kira 700 tahun perjalanan lagi belum sampai, tapi bunyi dia dah macam tu. Makin lama makin dekat, makin lama makin dekat, makin lama makin dekat. Nabi kata, demi umatku yang beribadah, bersolat, berzakat kepada Allah, pergilah kau wahai api neraka. Makin okey api tu. Nabi sebut lagi, pergilah kau wahai api neraka, demi ibadah umatku ni, pergilah kau. Tak, makin dekat. Makin lama makin dekat, makin lama makin dekat. Nabi jadi buntu. Tiba-tiba datang Jibril. Jibril datang membawa segelas air. Wahai Muhammad, kau ambillah segelas air ini dan kau siramkanlah kepada api itu. Nabi ambil dan Nabi siramkan kepada api itu. Tiba-tiba api itu menjadi reda. Maka Nabi bertanya, wahai Jibril, air apa yang kau berikan ke aku tadi? Ketahuilah wahai Muhammad, itulah air mata umatmu yang menangis kerana Allah. Itu yang cakap tadi soalan bocor. Atas dunia menangis. Orang perempuan berhenti-berhentilah menangis sebab jantan, sesiau. Biar menangis kerana Allah. Pedulikan lelaki ni nak buat apa. Kita menangis kerana Allah. Faham? Pedulikan. Dia nak apa setuju je. Faham? Contoh. Marah terus. Saya cuba je. Tak lepas. Tak adalah maksudnya memang tu. Menangis kerana Allah sebab apa? Digambarkan nanti bila disebut, masuklah kau ke dalam api neraka. Nak masuk dalam api neraka, tiba terdengar satu suara, jangan ya Allah, kerana dia di atas dunia dulu pernah menangis kerana-Mu ya Allah. Siapa yang bercakap tu? Sehelai rambut orang yang nak masuk neraka tadi bersuara. Dia kata dia pernah dulu menangis atas dunia. Masa dia mengalir air mata tu terkena dekat rambut tu jadi saksi. Jadi sebabkan dia pernah menangis kerana Allah, masuklah kau ke dalam syurga. Nampak? Tapi malam kan tidur, kalau kita bangun beribadah, tak payahlah ditadah hangan rambut tu.
Maknanya nak beritahu air mata tu yang keluar tu dah jadi saksi dah. Ya. Digambarkan Nabi ni sayang sangat kat kita. Nabi sayang kat kita. Pernah satu ketika Jibril datang. Pucat muka Jibril. Kenapa wahai Jibril? Wahai Muhammad, aku tadi melihat bagaimana Allah memerintahkan penjaga neraka untuk menyalakan api neraka selama 1000 tahun. Daripada merah sampai menjadi putih. Kemudian dinyalakan lagi 1000 tahun daripada putih sampai menjadi hitam. Kalaulah terbuka sedikit saja pintu neraka itu walaupun sebesar lubang jarum, hancur dunia ni. Bayangkan. Punya teruk. Bagaimanakah keadaan neraka itu wahai Jibril? Jibril pun cerita. Oh, neraka ni ada 7 pintu wahai Muhammad. Pintu pertama untuk orang menyembah api. Ini untuk orang munafik. Ini untuk orang kafir. Ini untuk orang begini. Sampai pintu ke-6 saja dia cerita. Tiba-tiba nak cerita pintu yang ke-7 tak teramak. Pintu ke-7 macam mana Jibril? Ceritalah dengan aku. Khabarkan kepada aku wahai Jibril. Dengan berat hati akhirnya Jibril kata, sesungguhnya pintu yang ke-7 itu dikhususkan untuk umatmu yang berdosa kepada Allah. Berteriak Nabi menangis sampai pingsan. Terjelepuk di pangkuan Jibril. Bayangkan Nabi menangis sebab mengenangkan umat dia. Kemudian bila Nabi terjaga, Nabi terus tanya, aku tahu ada satu pintu untuk umatku, tapi aku nak tahu, ada tak seorang umat aku yang akan masuk ikut pintu tu? Sesungguhnya ada wahai Muhammad. Maka sedih sangatlah Nabi. Nabi terus masuk ke dalam rumah. Nabi tak bercakap. Nabi menangis. Seminggu, 2 minggu Nabi tak bercakap dengan orang. Nabi menangis, Nabi sedih. Nabi solat, Nabi nangis. Nabi tidur, Nabi nangis. Mengenangkan nasib umat. Ketika Nabi nak wafat, Allah hantar malaikat maut. Allah pesan dekat malaikat maut, kau pergi ke rumah kekasih aku, kau pakai cantik-cantik, pakai lawa-lawa, pakai wangi-wangian, kau bagi salam. Kalau dia bagi masuk, kau masuk. Dia tak bagi masuk, jangan kau masuk. Macam tu lah. Minta izin. Rumah kita tak ada tuan-tuan. Tiba-tiba dah depan muka je. Kan? Tak dapat tangguh dah. Maka pada ketika itu, malaikat maut bagi salam. Kemudian Fatimah memberitahu kepada ayahandanya, wahai ayahandaku, tidak pernah kulihat orang tu agak tinggi, mukanya agak tegas, pakaiannya cantik sekali. Aku tak pernah jumpa dia sebelum ini. Nabi sebut, ketahuilah wahai putriku, sesungguhnya itulah yang akan menghapuskan segala kelazatan dunia. Dan itulah yang akan mengurangkan nilai dan jumlah jemaah yang ada di atas muka bumi ini. Itulah dia malaikat maut. Menangislah Fatimah kerana tahu bahawa masa ayahandanya sudah hampir tiba. Panggillah dia masuk. Bila malaikat maut masuk, Nabi pun tanya, mana Jibril? Biasa Jibril ada. Rupanya malaikat Jibril dah menyuruk dulu. Sebab tak tergamak nak tengok nyawa Nabi nak kena cabut. Tapi sebabkan Nabi tanya Jibril mana, muncul Jibril. Ada apa wahai Muhammad? Aku ada di sini. Wahai Jibril, hiburkanlah hati aku ni. Tak adakah apa-apa yang boleh kau hiburkan hati aku ni? Wahai Muhammad, kau jangan risau. Malaikat dengan bidadari semua sedang menghias syurga untuk kau. Maka Nabi jawab, segala puji bagi Allah, Maha Suci Allah. Tapi kau tahu kan, bukan itu yang aku nak dengar. Tak ada ke berita lain yang boleh kau hiburkan hati aku ni? Wahai Muhammad, kau jangan risau. Malaikat dengan bidadari dah berbaris panjang ni. Semua nak menyambut ketibaan kau ke syurga. Nabi kata, Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah. Kau tahu kan, bukan itu yang aku nak dengar. Tak ada ke berita lain yang boleh kau hiburkan hati aku ni? Akhirnya Jibril kata, wahai Muhammad, diharamkan syurga itu untuk orang lain, melainkan setelah umatmu masuk ke dalamnya, barulah orang lain boleh masuk ke dalamnya, wahai Muhammad. Tersenyum Nabi, Alhamdulillah. Bila Nabi kata, wahai malaikat maut, rapatlah pada aku, cabutlah nyawaku. Ketika cabut nyawa Nabi, Nabi berteriak. Sakit yang sangat-sangat. Proses sakaratul maut ni ditarik daripada kaki nak bawa ni, menjana ke dalam segenap urat saraf ni. Bila tarik sakitnya, ya Allah. Dan Nabi sebut apa? Bagaimanalah umat aku nak tanggung sakit macam ni, ya Allah. Nabi fikir umat dia lagi. Macam manalah umat aku nak tanggung sakit macam ni, ya Allah. Dan Nabi berdoa, ya Allah,
Kau berikanlah ke semua kesakitan umatku itu bagilah ke aku, supaya umat aku tak sakit macam ni ya Allah. Sampai macam tu sekali. Tu sebab ada pandangan kata kita bila dicabut nyawa, sakit tetap sakit, tapi dah tinggal 1/3 je. Sakit tetap sakit. Kerana 2/3 lagi Nabi dah tanggungkan untuk kita. Punya sayang Nabi kat kita. Tu sebab tak patut sangat kita tak sayang Nabi. Digambarkan bagaimana ketika dah mati semua nanti, sebelum nak kiamat, dah cabut nyawa semua cabut. Tinggallah malaikat cabut nyawa malaikat juga. Akhirnya tinggal malaikat maut dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beritahu, wahai malaikat maut, sekarang kau cabut nyawa kau sendiri. Bila malaikat maut cabut nyawa dia sendiri, baru dia tahu, ya Allah sakitnya. Maksudnya dia kata apa? Kalaulah aku tahu macam ni sakitnya, tentu dulu orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, aku akan cabut lembut lagi. Rupanya dulu tak lembut lagi. Sebab sakit. Nampak? Kekasih Allah pun dicabut nyawa sakit. Ini kan pula kita yang banyak dosa. Itu sebab banyakkanlah kita menginsafi. Kan? Sebenarnya Nabi ni, kita ni akhirat besok, kita ni bergantung pada Nabi. Nabi satu-satu Nabi tak pernah doa, lingkuplah umat aku ni, kau benamkanlah mereka dalam laut, kau tenggelamkanlah mereka. Tak pernah Nabi doakan kita macam tu. Tetapi kuota doa yang macam tu Nabi bawa, bring forward, bawa ke akhirat. Nabi Allah jadikan dia sebagai satu syafaat nak bagi pada umat dia. Tu sebab umat-umat lain, Nabi-Nabi lain, bagilah kami jadi umat Muhammad, semua minta, tak dapat. Kan dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, aku jadikan kau sebaik umatmu, sebagai sebaik-baik umat. Contohnya sebaik-baik umat kau bergaduh kau jangan. Jangan cerita dengan kawan, adik-beradik pun bergaduh. Macam mana? Kan? Saudara mara pun tak baik. Nampak? Sebabkan harta, disebabkan hati pusaka, bergaduh dia beradik. Ada. Ya. Macam-macam. Itu sebab kata, kita jadi umat yang terbaik, buktikanlah. Kan? Itu dia. Dan pada ketika itu, Nabi akan pegang panji liwa'ul hamd, yang mana para anbiya dan mursalin semua bernaung bawah panji yang sama. Nabi kita ketua. Hebat. Itu sebabnya kita kena bersyukur jadi umat Nabi. Jadi makna kata kita ni nak bergantung kepada apa yang kita nak pada Nabi akhirat besok. Syafaat, bukan syafikah, syafaat. Ya. Jadi dua yang paling penting malam ni. Hidupkan sunnah Nabi, selawat banyak-banyak. Insya-Allah. Mudah-mudahan. Apa maksud selawat? Apa maksud selawat? Apa maksud selawat? Saya ceramah dekat satu surau kat Kuala Pilah tu. Apa maksud selawat? Makcik tu jawab, nak ceramah lah, tanya pula, dah kena marah aku. Makcik tu dia sahurnya aku. Selawat ni kita mendoakan keselamatan dan kesejahteraan Nabi. Itu sebab Nabi kata, barang siapa yang berselawat kepada aku sekali, maka Allah dan malaikat akan berselawat kepadanya 10 kali. Maksudnya mendoakan keselamatan dan kesejahteraan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasanya cukuplah sekadar itu. Saya faham signal-signal yang diberikan itu. Kalau bergalih-galih tempat duduk tu mana dah lah tu kan. Kejap melunjuk, kejap macam ni, kejap tengok jam kan, resah gelisah kan. InsyaAllah. Lagipun makro kita tambung lagi ceramah kita ni dengan tahap makanan dah tersedia. Jadi itu saja. InsyaAllah siapa yang ada soalan nanti hantarkan kepada media sosial, Facebook ataupun pada TikTok ataupun pada Instagram. Jaga perangai elok-elok. Jaga perangai elok-elok. Jaga nama baik Islam, agama, jaga. Jadi itu saja daripada saya.